boleh jadi kes jenayah. Boleh jadi kes jenayah. Jangan hantam, jangan pukul. Tapi kita buat cara cerdik, mengikut undang-undang, mengikut lunas undang-undang. Kita cadangkan kepada pihak SPAT dan juga kepada kerajaan Malaysia, dapatkan satu perintah larangan, melarang Uber dan Grab taksi daripada mengendalikan perniagaan taksi di negara kita. Kalau tidak dilarang, hancur pemandu taksi semenanjung Malaysia. Mata pencarian anda terumbang-ambing. Jangan main-main dengan masa depan anda. Anda tidak suarakan, anda tidak membuatkan satu perintah larangan, anda tidak pujuk pihak SPAT dan pihak kerajaan untuk mendapatkan satu perintah larangan, hancur pemandu taksi. Jangan main-main. Ini bukan perkara yang mana kita boleh main-main. Dan selanjutnya, jangan pukul. Jangan sebabkan satu kes jenayah wujud. Jangan mempersalahkan mereka. Mungkin mereka ada dalang, dia mesti ada orang di bawah mereka ataupun didalangi. Jangan kita mempersalahkan mereka. Kita mempersalahkan tanggungjawab siapa? SPAT. Tanggungjawab siapa? Pengangkutan jalan, Kementerian Pengangkutan Jalan. Tanggungjawab siapa? Kerajaan Malaysia. Kita mempunyai pemimpin yang mempunyai wibawa, pemimpin yang cerdik pandai. Ada pemimpin kita pun nampak comel, tapi masalah pemandu taksi tidak dipedulikan. Hiduplah macam tu Uber, hiduplah Grab taksi. Jadi juga anda tuan-tuan dan puan-puan kena faham, tak ada kesatuan, tak boleh membela diri. SPAT kena ada keluarkan satu perintah larangan. Dan kita mahu pihak SPAT umumkan larangan dan pengharaman Uber dan Grab car ataupun Grab taxi di dalam radio dan televisyen. Bawa perkara ini kepada perhatian masyarakat umum. Jangan suruh-suruh. Media kena bayar. Tak apa, itu kerajaan boleh tanggung. Kita bukan minta kapal terbang. Duit terbang dah. Tuan-tuan dan perempuan sekarang, tuan-tuan dan perempuan ada sokso. Perlindungan sokso ada. Okey, siapa ada perlindungan sokso? Pemandu taksi yang ada perlindungan sokso, angkat tangan. Ini tak ada. Kenapa tak ada? Rang undang-undang sokso belum dipindah. Bila rang undang-undang sokso dipindah, baru masa depan anda terjamin. Jika berlaku kecelakaan, jika berlaku kemalangan, jika berlaku kematian, baru nasib anda terjamin. Kita suarakan kepada SPAT dan juga kepada kerajaan Malaysia. Kalau maukan undi kita, kalau maukan undi pemandu taksi, kalau maukan pemandu taksi menyokong hasrat dan hala tuju kerajaan, boleh. Pergi pindah akta sokso. Beri kita perlindungan. Itu penting. Kalau tidak, 100% tak terjamin. Sekarang, bila anda pemandu taksi meninggal dunia, siapa tanggung? Sendiri tanggung. Kutip derma. Ada orang tak mau beri. Macam-macam dia orang cakap. Betul tak? Jadi rang undang-undang kena dipindah. Jangan pujuk mereka pindah. Suruh dia, arahkan mereka pergi pindah. Kalau hang tak pindah, mesti hang tak akan undi. Kalau hang hendak akan undi saya, pergi pindah rang undang-undang. Kerana ia membawa manfaat kepada pemandu taksi di seluruh semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Betul? Itu penting. Macam saya, seorang peguam swasta, saya pun tak ada sokso. Sedangkan saya majikan. EPF saya boleh bayar. Sokso tak ada. Mati kacak dah jadi macam tu. Tapi kita ada insurans. Insurans bukan nak bayar juta-juta. Dia tengok peguam, dia bayar ribu-ribu saja. Itu macam hal saya, masa depan saya pun terumbang-ambing, tergantung. Ya. Ada lagi satu perkara, comprehensive insurance.
Masalah comprehensive insurance. Bila sewa beli dah bayar siap, hanya tuan-tuan dan puan-puan hanya bayar sewa untuk permit. Betul? Itu pun salah lah. Waktu itu, kalau nak renew rotek, you boleh dapat komprehensif. Third party kan? Apa lah kau? Jadi, you punya kerugian siapa tanggung? Tanggung sendiri. Along hidup. Hidup Along. Sekarang macam ni, kita mau pihak SPAT, Kerajaan Malaysia dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan mengutarakan kepada badan-badan berkaitan bahawa rang undang-undang berkaitan wajib dipindah agar kamu diberi, so long ia adalah komersial, kenderaan komersial, dianggap sebagai kenderaan komersial, wajib diberi insurance coverage komprehensif. Jangan diberi third party. Third party akan menyusahkan anda. Betul? Siapa bayar? Pemandu kena bayar lah. Company yang ambil untung bulan-bulan. Bukan daripada insurans. Insurans atas nama anda sebagai pemandu. Betul tak? Itu permit individu, kalau permit syarikat. Kalau permit syarikat. No, when the permit is paid already. Sewa beli. Kalau itu macam lagi teruk Daripada awal kita perjanjian sewa beli dengan syarikat, terpati bang. Habis bang. Daripada bila orang ambil sewa beli daripada tarikh itu. Kalau macam tu daripada tarikh perjanjian kita kena bebal. Daripada awal lah, siang-siang kita buat. Okey? Ya. First party baru. Kereta baru pun terpati. Tentang nak 15,000 deposit. Ya. Deposit bang. Apa kita boleh buat 50? Deposit 15,000. Terpati. Terpati bang. Dari awal terpati. Dia kolek kita 1 bulan 1,600 bang. Apa boleh buat? Banglo boleh buat barangnya lah. Dia orang duduk banglo. 6 tahun macam ni lah. GST. Ada lagi satu perkara mustahak. Makan ikan masin. Di sini tidak tahu kandungan akta SPAT. Saya minta tiap-tiap pemandu teksi wajib memegang kepada satu salinan akta SPAT. Penting. Boleh dapat daripada percetakan kerajaan. Harga daripada percetakan kerajaan murah. Kalau kita beli daripada kedai buku dia mahal. Daripada percetakan murah. Dia dalam 2 bahasa. Bahasa Malaysia dan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Ya, dapatkan satu salinan. Dalam akta SPAT ni mengikut section 177. Saya tidak tahu sama ada anda sedar ataupun tidak. Suatu tribunal rayuan hendaklah ditubuhkan bagi maksud mengkaji semula apa-apa keputusan atau arahan Suruhanjaya di bawah akta ini. Dia kena adakan satu tribunal. Anda tahukah? Adakah anda tahu penubuhan tribunal rayuan? Tak tahu. Tapi anda bawa teksi tidak sedar. Tak ada akademi bang. Ni. Buat salinan, serah pada semua orang. Tak ada akademi bang. SPAT musuh kita bang. Dia tak boleh bagi ni rahsia bang. Rahsia? Itu rahsia SPAT, dia tak bagi kat kita nya. Macam-macam lah. Lawan tak tahu nak undang hari lawan. Dalam tribunal rayuan, tribunal dia bagaikan satu mahkamah. Macam mahkamah. Bila pemandu teksi ada masalah, sudah kena saman ataupun sudah kena sita, anda boleh buat rayuan. Rayuan kepada tribunal. Ya, rayuan kepada tribunal. Persoalan pokok. Tribunal ini sudah dibentuk kan? Tak tahu. Saya pun tak tahu sudah dibentuk ataupun tidak. Dia kata di sini, suatu tribunal rayuan hendaklah ditubuhkan. Dia kata hendak ditubuhkan. Iaitu bermakna mestilah, wajib, perlu ditubuhkan. Sudah ditubuhkan kah?
Itu penting. Section 178, Tribunal Rayuan hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut, yang dilantik oleh menteri, seorang pengerusi, sekurang-kurangnya 2 anggota lain. Tuan-tuan dan puan-puan mempunyai ruang untuk menyuara ketidakpuasan melalui tribunal ini. Anda mampu membela hak dan kepentingan setiap pemandu teksi. Anda perlu dan wajib menanya pihak SPAT dan juga kerajaan Malaysia sama ada tribunal ini sudah dibentuk. Kalau sudah dibentuk, kita tak peduli siapa pengurusi. Yang penting 2 anggota itu wajib daripada kalangan pemandu teksi. Hanya pemandu teksi kenali dan boleh kenal pasti masalah-masalah yang ditempuhi oleh pemandu teksi. Bukan, dalam rang undang-undang memang ada. Kita kena tanya. Kalau kita tak tanya, macam mana? Kita kena tanya. Kita sekarang tertekan. Bila kita tertekan, kita dengan satu suara menyuarakan rintihan kita, mereka terpaksa, wajib memenuhi kehendak kita. Jangan kita berdiam diri, jangan kita berselindung seperti katak di bawah tempurung. Kita wajib menyuarakan. Bila kita menyuarakan mengikut lunas undang-undang. Kita bukan bergaduh dengan mereka. Itu dia punya kerja. Sekarang ubahlah kerjaya dia. Yalah, itu waktu dulu. Sekarang lain. Kita adakan satu dimensi yang baru. Sebenarnya dalam Malaysia ni ada pengurusi persatuan dia Backtekma. Biasalah persatuan. Pengurusi pun tak ada. Betul lah. Jadi tuan-tuan setuju? Tengok itu rintihan. Jadi setuju 11 suara. Anda di sini setuju 11 suara. Kita wajib dan perlu membentuk satu kesatuan Semenanjung Malaysia. Ini semua iblis semua. Ayahnya yang baru ni sekarang. Boleh. Kita bentuk yang baru. Kita bentuk satu kesatuan Semenanjung Malaysia dengan usaha tiket penuh pemandu teksi sendiri. Ada semua. Saudara, saya faham masalah saudara. 3,000 dia orang bagi dekat Sunlight Super Camp Unlimited. Saya ada Betul. Beri sebutin semuanya. Satu Malaysia ni 1,000 unit akan diberi kepada Sabar. tapi satu pun tak ada. Orang bohong. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita terlalu perasaan. Jangan kita terlalu Plain. Jadi saya amat berharap kita semua dalam keadaan tenang kerana saya percaya pihak hadirin yang di hadapan ni dah sedia maklum masalah kita. Pihak wartawan pun dah tahu, cuma kita nak benda ni disegerakan kerana pihak wartawan ada segmen lain dia nak beredar dan saya ada satu pengumuman yang perlu saya umumkan untuk dicatat di dalam akhbar. Jadi kita biarkan pihak peguam kita habiskan dulu dengan segera. Okay, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya sudah bercakap secara panjang lebar. Ya. Yang perlu diutarakan telah pun diutarakan. Saya juga mengambil kesempatan memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana tidak dapat hadir tepat pada pukul 12 tengah hari tadi. Ya, saya minta maaf. Ada urusan lain. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba anda faham dan fikir masa-masa bahawa kita sekalian pemandu teksi Nadi Negara wajib membentuk sekadar segera satu kesatuan pemandu teksi Semenanjung Malaysia. Kalau kita tak bentuk satu kesatuan, habislah hak dan nasib kepentingan kita. Sekarang you sudah ada Grab Taxi, sudah ada Uber, kemudian hari kita tidak tahu siapa lagi mau wujud.
Boleh ada sapu teksi, teksi toyol, macam-macam boleh wujud. Jadi habislah kita. Habis kita, tak ada masa depan nanti. Kita koyak. Macam Dr. Mahathir kata kan. Kemudian hari Dr. Mahathir ada kata, ringgit kita sudah koyak, Najib buat apa kat Milan? Betul tak? Sudah jadi macam itulah. Kita punya nasib sekarang pemandu teksi sudah koyak. Betul? Betul tak? Jadi kita kena membela diri kita sendiri. Jadi berbanyak terima kasih kepada hadirin sekalian. Saya memberi ruang kepada hadirin-hadirin lain untuk berucap. Terima kasih. Sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih kepada Encik Gangga kerana beri penerangan panjang lebar kepada kita semua. Jadi kita menghormati MP kita yang sudi hadir pada hari ini, dan kita jemput MP kita saudara Roni Liu untuk memberi ucapan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua orang yang tuan-tuan dan puan-puan kena kenali, yang telah banyak bersumbang kepada pemandu teksi. Mano orang semua sudah kenal. Siapa tak kenal? Nanti kemudian hari hantu pun kenal Mano. Tapi ada dua orang. Satu orang, dia bekerja sama selalu dengan pemandu teksi. Selalu menyokong menerima rintihan dan kesusahan pemandu teksi. Kita kata dia macam orang di belakang tirai. Ya. Beri satu tepukan gemuruh kepada Encik Oms P. Thiagarajan. Ada satu orang lagi bekas Exco Negeri Selangor Darul Ihsan yang juga telah menyumbang banyak kepada pemandu teksi. Roni Liu. Sekarang saya panjangkan mic ini kepada Encik Oms. Beri kesempatan kepada Encik Oms menyebut sepatah dua kata. Terima kasih. Berikan saya ucapan sedikit dalam bahasa English. Good evening, ladies and gentlemen. Firstly, I'd like to take this opportunity to thank the organizing committee for inviting me here today. And this looks like a very important gathering today. It's all for the good of taxis in this Malaysia. And today's gathering is to form a union for taxis association. And that is why we are all here today. As Mr. Gangadharan, legal advisor, who have given a lot of briefing on taxis. I hope all will cooperate and work together for the success of Taxis Association. Allow me to say a few words in Tamil. இங்கு வந்திருக்கின்ற டாக்ஸி ஓட்டுநர் சங்கத்தின் உரிமையாளர்களே, இங்கு நாம் ஏன் கூடியிருக்கிறோம் என்பதை சற்று முன்பு கங்காதரன் அவர்கள் கூறினார். நாம் எல்லாம் ஏறக்குறைய 1 லட்சத்துக்கு மேல் டாக்ஸி ஓட்டுநர் நாட்டிலே இருக்கின்றோம். ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது என்பதை இதுவரைக்கும் நம்மளுக்கே தெரியல. இதுவரைக்கும் பல குரல்கள் எழுப்பினாலும் அதை அவர்களாம் பொருட்கொள்வதில்லை. அதன் அடிப்படையில் தான் நிலைமை மோசமாகி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காரணத்தாலே இன்று நாமெல்லாம் ஒன்று கூட வேண்டும். டாக்ஸிக்குன்னு டாக்ஸி ஓட்டுநர்களுக்குன்னு ஒரு சங்கம் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையிலே இன்று நாமெல்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். அதுக்கு வழக்கறிஞராக திரு கங்காதரன் அவர்கள் முன் வந்திருப்பது பாராட்டக்கூடிய ஒன்று. அவர்கள் ஒரு பலத்தை கைப்பற்றிருக்கிறார். அதே போல் முன்னாள் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் மாண்புமிகு ரோனி லியூவும் இங்கே இருக்கிறார். அவர்களோடு நானும் இருக்கிறேன். என்னோடு தமிழ் மலர் மற்றும் வழக்கறிஞர் சரஸ்வதியும் இங்கே இருக்கிறார்.
ஏன்னா இது வந்து டாக்ஸி ஓட்டுநர் என்பது ஒரு அரசியல் கட்சி அல்ல. அவர் தனி வருமானத்துக்காக டாக்ஸி ஓட்டி தான் அவர் குடும்பத்தை காட்ட வேண்டும். இது ஒரு சமுதாய பிரச்சனையாக பார்க்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையிலே தான் நான் இதை கருதுகின்றேன். பல டாக்ஸி ஓட்டுநர் கூட்டங்களும் நாம் நடத்தியிருக்கின்றோம். அதெல்லாம் இருந்து கூட இன்னும் அவர்கள் செவி சாய்க்காத காரணத்தாலே இப்போ இந்த நல்ல முடிவை நீதிமன்றத்துக்கு நம்ம எடுப்பதற்கு முன் வந்திருக்கணும். நான் அது வகையிலே எல்லோரும் ஒற்றுமையோடு செயல்பட்டோமானால் நாம் வெற்றி காணலாம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Sekarang kita dengan satu hati menyebut Exco terdahulu Negeri Selangor, Ronnie Liu untuk berucap. Apa khabar semua? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada penganjur, jawatankuasa Mano dan rakan-rakan yang di sini kerana menjemput saya datang bersama sekali lagi untuk mencari satu jalan macam mana kita boleh bantu semua pembantu teksi. Jadi hari ini memang hari yang bersejarah. Saya rasa gembira dan bangga kerana saudara R. Kenggadran sudah sudi jadi rela dan sudi jadi peguam untuk lawan untuk semua pembantu teksi. Dan saya sudah faham apa yang dia kata dan saya percaya kawan-kawan di sini pun sudah faham. Adakah kawan-kawan di luar sini pun faham juga? Tak ada yang bantah? Jadi bolehkah kita anggap memang itu cadangan ataupun suggestion daripada R. Kenggadran, kita punya lawyer, iaitu kita mau buat satu kesatuan? Mau ke tak mau? Kalau mau, banyak kerja lagi ya. Sebab kita, kalau kita mau, sudah jelas ada beberapa halangan kita kena atasi, kita kena langgar. Kita memang kena langgar. Sebab saya percaya, maaflah, saya percaya kerajaan pusat bukan senang nak bagi kelulusan. Sekarang siapa yang jaga? Subramaniam yang jaga sumber manusia. Siapa lagi? Sudah tukar. Dia sudah jadi kesihatan. Siapa jadi? Orang mana tu? Sarawak ke? Sebab kerajaan sekarang sudah, saya pun tak tahu, susah cakap lah. Memang susah mau dapat kelulusan. Jadi banyak halangan. Jadi kita perlu semua pembantu teksi satu hati. Boleh? Jadi mesti ada satu jawatankuasa yang kecil. Bukan semua orang teksi boleh give up the job and then give up the taxi and come to the meeting kan. Mesti ada satu kumpulan kecil yang kamu boleh percayai. Kita akan buat satu rombongan demi rombongan. Jumpa ini kesatuan, jumpa ini menteri. Kalau boleh jumpa dengan Najib. Boleh ke tak boleh? Boleh! Dia to do all that bukan senang dapatkan satu kesatuan. Tetapi saya percaya, walaupun saya bukan unionist tapi saya kawan baik dulu dengan V. David. Tahu? Unionist dia penting kerana bila semua orang jadi satu union, kita punya power, kita punya kuasa akan bertambah. Setuju? Kalau tak ada union, dia tengok satu orang, satu individu, you tak ada kuasa. You boleh emosi, you boleh cakap besar, you semua boleh cakap, tapi tak ada kuasa. Dia cetik saja you mati. So we have to be united, satu hati, buat itu kesatuan. Dan saya amat setuju dengan tindakan mahkamah. Tindakan mahkamah itu class action. Kita punya peguam pun sudah tahu. Itu jangan bimbang pada kos mahkamah berapa itu. This is not a thing to concern. Kalau perlu kita pergi raise fund, kita boleh tolong semua. Boleh? Jangan bimbang kos berapa ke. Jangan bimbang kalah ke menang. Tidak. Sebab saya rasa kalau taxi driver berani sue sama kerajaan, you menang, you menang. You kalah pun you menang. Sebab kalau you kalah, sudah tunjuk kerajaan tak boleh pakai. Bila sudah tunjuk kerajaan tak boleh pakai, orang-orang di luar, kawan-kawan di luar, bukan pembantu teksi pun akan sokong sama kita. Betul? Jadi kita menang-menang, kalah pun menang.
sebab saya sangat setuju dengan tindakan mahkamah. Itu kita mesti mau buat lah. Jadi saya tak mau panjang lebar sebab saya memang tahu, saya pun ada ramai kawan taksi. Taksi memang susah cari makan. You sama-sama ada isteri, ada anak, kena pergi sekolah, you sendiri kena makan, macam-macam memang susah. Tapi kerajaan pusat memang tak ada hati buruk lah untuk tolong sama pembantu taksi, betul tak? Tapi malangnya kita sudah convince saudara Anwar Ibrahim, Lim Kee Siang dan sebagainya. Kalau kita jadi kerajaan yang baru, Pakatan Rakyat dulu, kita semua apa yang minta taksi kita semua sudah setuju, semua akan tolong. Tapi malangnya kita tak menang lah. Tapi dulu tak menang, tak semestinya lain kali pun tak menang juga. Satu hari nanti kita menang juga. Bila kita menang, semua permintaan taksi yang munasabah lah, bukan yang lebih-lebih lah. Yang munasabah, semua kerajaan baru boleh kasih lulus. Setuju? Itu kita kena satu hati lah. Jadi now we have to work with the lawyers, work with the leaders, satu hati. Kalau ada orang mau kacau kita semua, kita satu hati ya. Sebab ini kesatuan memang mau buat, tindakan mahkamah kena buat. Dan sebelum itu berjaya, mana-mana masalah bawa sama kepada rombongan ini jawatan kuasa yang kecil ini, kita satu demi satu kita lawan sampai kita menang, boleh? Itu saja, terima kasih, Nandri Wanakam, sesi tajam. Terima kasih kepada saudara Ronnie Liu, bersemangat YB kita. Saya pun tak pernah jumpa YB ni. Rupanya bersemangat, betul orang cakap dia bersemangat. Mana tenaga dia banyak lagi ya. Jadi terima kasih kepada saudara Om kerana sudi datang jumpa kita warga taksi yang tak seberapa ni ya. Jadi dengan itu majlis ada satu perkara lagi nak diumumkan kepada semua warga taksi sebelum kita adakan sidang media bersama peguam. Jadi dengan tidak melengah masa, saya serah kepada Saudara Kamal untuk menjadi penjelasan tentang apa projek akan datang. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama, pertama sekali saya ingin mengenalkan diri saya. Saya Kamarudin bin Muhammad Husin, Timbalan Pengurusi kepada Persatuan Transformasi Pemandu Teksi Malaysia yang dikenali sebagai Persim. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang sudi hadir membantu kita untuk membawa SPAD kepada pihak mahkamah. Dan seterusnya kita ini warga teksi ini, setiap warga teksi ada tanggungjawab. Bukannya yang di depan ini saja yang mempunyai tanggungjawab. Setiap pemandu teksi yang memegang steering kereta, mereka ada tanggungjawab. Apakah tanggungjawab anda? Tanggungjawab kita adalah untuk mencari kesepakatan, bersatu hati, memperjuangkan hak kita. Kerana tanpa anda, kami di depan ini tak ada apa-apa. Pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Uber dan GrabCar. Ada sebab. Cakap bangun. Okey. Pada dasarnya kita melihat Uber dan GrabCar ini adalah menyumbang kesan negatif kepada kita. Mereka merompak mata pencarian kita. Mereka merosakkan kita punya industri. Tetapi kita tak nampak. Kalau hari ini tidak ada Uber dan GrabCar, anda semua tak akan ada di sini. Mungkin ramai di antara kita tak sedar. Musibah inilah mewujudkan kesepakatan di dalam setiap jiwa pemandu teksi.
Dulu siapa tak ingat? Majlis pelancaran, majlis janji ditepati. Pemberian 1000 permit teksi. Baru cakap macam tu 6,000 pemandu teksi penuh dekat stadium. Padahal dia orang dah tahu 1,000 tu yang nak bagi tu dah ada nama-nama dah. Korang yang hadir tu 5,000 lagi tu tak ada benda. Tapi korang hadir sebab support, yakin SPAD akan membawa pembaharuan kepada kita. Tetapi kita tak nampak sokongan 6,000 itulah yang menyebabkan Syami Albah hingga hari ini kekal di sana. Tolongkan dia. Kita adakan banyak kali demo. Berapa kerat yang datang? Paling tinggi 300. Hari ini saya dapat tengok lebih kurang dalam 600 orang hari ini. Hari ini kita dah bangkit. Kita dah ada 600 memecahkan anjuran Persem yang pertama di Putrajaya sebanyak 300. Hari ini kita dapat double. Okey. Jadi saya mengharapkan perhimpunan yang akan datang kita adakan satu perhimpunan yang besar-besaran. Kalau dulu kita boleh kumpul 6,000 untuk memberi sokongan kepada benda yang kita tak nampak, tetapi perjuangan kali ini adalah satu perbezaan. Perjuangan ini kita berjuang untuk keselamatan, kebajikan dan ekonomi kita. Kami di sini tidak menjanjikan anda semua permit. No. Kami tidak menjanjikan anda permit, tak janji anda RM50, tak janji anda makan minum, tak ada. Tetapi kami menjanjikan kebebasan. Kita perlukan kemerdekaan. Kita hidup dalam negara merdeka, tetapi semua yang ada di sini, termasuk saya yang ada permit sendiri, masih dijajah. Awak kata awak merdeka, merdeka benda. Awak bayar syarikat lah, bayar dekat stand sana, stand sini. Kita ni perkhidmatan awam, sepatutnya kita boleh bergerak ke mana sahaja. Ini tubuh persatuan. Ambil port sana, ambil port sini, ambil port sana. Kawan-kawan kita nak masuk tak boleh, nak masuk kena jadi ahli. Ni apa benda ni? Sistem apa? Ini sistem yang diamalkan SPAD. Okey, hari ini saya pendekkan terus. Pada 18, ingat 18 Disember 2015. Sorry, November. Okey, sorry. November 18. Yes, bulan 11, 18 hari bulan. Kita akan berhimpun di 3 kawasan. Mungkin kawasan tu sahabat-sahabat rasa seperti tak ada memberi kesan. Padang Merbuk, Masjid Kuala Lumpur dan di 3 kawasan ini akan ada leader. Setiap kawasan akan ada leader. Dan bila saya memberi info ataupun memberi arahan, kita akan bergerak ke satu kawasan lokasi yang dirahsiakan sehingga saya maklumkan pada hari itu. Kita bukan ingin menentang kerajaan. Kita tidak menentang kerajaan. Sebaliknya kita ingin menyahut seruan kerajaan untuk menaik taraf mutu perkhidmatan kita. Apa yang kita buat perhimpunan pada 18 November kelak adalah untuk mencari ataupun mendapatkan perhatian kerajaan. Sebab kita dah cuba macam-macam cara. Kita dah hantar surat, dah hantar memorandum, tapi tak dilayan. Jadi kali ini pada 18 November kita akan tutup satu jalan di pusat bandar. Pukul berapa? Pukul berapa jam? Kita akan mula berkumpul pada pukul 10 pagi. Pada 10 pagi
kita akan berhimpun dan seterusnya kita akan bergerak kepada satu lokasi. Saya tak umumkan di mana dulu buat masa sekarang. Kita menyaut suruhan kerajaan. Kita mahukan SPAD ini dirombak kerana Suruhanjaya ini sebenarnya telah gagal. Kita tidak mahu Suruhanjaya ini dibubarkan. Kalau kita kata dibubarkan, itu menampakkan ketidakbijaksanaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menubuhkan Suruhanjaya ini. Kita tahu kerajaan ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita prihatin dengan masalah kita. Tetapi kepercayaan yang diberikan kepada SPAD, terutamanya kepada Syamil Albah, telah disisiakan. Maka itu segala masalah kita tidak pernah diselesaikan. Saya masih ingat lagi ucapan yang dibuat